anak-anak. Jom kita belajar sains bersama Cikgu Halina. Sains tahun 6, tajuk bahan buangan. Jom kita kenali jenis-jenis bahan buangan yang ada dalam kehidupan seharian kita. Jom kita belajar bersama-sama. Dekat buku teks. Okey. Kita mula, terutamanya pertama sekali saya nak ucapkan tahniah bagi yang dah siap buat projek pengawetan makanan. Ada yang buat ikan masin, ada yang buat ikan kering, ada yang buat cili jeruk, ada yang buat penjerukan. Ada yang buat Azul Hakimi tu yang paling sedap saya rasa. Saya nak open order, dia tu open order pula. Kopi carbonara tu macam sedap je kan. So hari ni kita buat, kita tengok buku teks muka surat 145. Buku teks muka surat 145. Kita buat kesimpulan sekejap. Kalau boleh mic tu mute-kan dulu. Sebelum nak cakap kan, mic tu mute-kan dulu. Jadi saya tak dengar nanti suara-suara yang lain-lain. Awak pun boleh clear dengan suara saya saja kan. Kalau dengar suara saya, thumbs up. So hari ni kita nak sambung tajuk baru sebenarnya. Selepas tajuk pengawetan makanan, kita nak kenali bahan buangan. So sebelum kita masuk tajuk bahan buangan, kita imbas dulu tajuk pengawetan makanan muka surat 145. Muka surat 145. Pengawetan makanan. Kenapa makanan itu diawet? Tujuannya adalah untuk menghalang ataupun melambatkan proses hidup mikroorganisma. Dia bukan mikrob tu tak boleh nak hidup, tapi kita buat pengawetan makanan supaya mikrob tu lambat untuk dia bertumbuh dan membiak. Dia hidup juga tapi makanan itu akan lambat rosak. Walaupun awak simpan susu yang awak dah minum tu, biasa awak simpan dekat dalam peti ais. Bila sampai expired date dia, susu tu akan basi juga. Akan basi juga. Tapi lambat proses dia untuk basi bila awak simpan dalam peti ais berbanding kalau susu tu awak dah buka dan minum tak habis, awak letak saja atas meja. Mungkin pagi awak letak, petang susu tu dah basi. Tapi simpan dekat dalam peti ais, tempohnya lebih lama untuk susu itu basi. Sebab apa? Pendinginan melambatkan proses pertumbuhan mikroorganisma. Kenapa makanan boleh jadi basi? Kerana ada mikroorganisma bertumbuh dan membiak di dalam makanan kita. Seterusnya, untuk tahan lebih lama makanan tersebut, kita buatlah kaedah-kaedah pengawetan. Ada banyak kaedah pengawetan. Itu tak ada 10 kaedah pengawetan. Pendirihan, penjerukan, pemasinan, pembungkusan vacuum. Lagi apa? Pengeringan, penyejuk pembekuan, pembotolan, pengetinan, pempesteran dan juga penyalaian. Saya ingatkan ada orang buat daging salai hari tu. Ikan salai pun boleh kan? Ikan keli salai. Oh, sedap ikan keli salai tu. Macam, tapi kita buat proses pengawetan tu tak semua makanan sesuai. Kita sesuaikan dengan makanan-makanannya. Kalau buah-buahan, ada yang boleh kita buat proses penyalaian. Ada buah-buahan yang tak sesuai. Buah yang boleh sesuai untuk proses penyalaian ataupun pengasapan, biasanya kita buat buah apa? Pisang. Kan? Orang buat pisang salai. Apple boleh tak? Macam saya tak pernah jumpa lagi apple salai. Kan? Apple, saya belum pernah jumpa lagi apple salai. Apple nak tahan awet, kulitnya apa? Kaedah pelilinan. Begitu juga dengan sayur. Sayur ada yang boleh jadi jeruk, ada yang kita tak boleh jadikan jeruk. Betul tak? Sawi jeruk ada.
Carrot boleh juga pembungkusan vacuum. Okey, makanan-makanan tu kita sesuaikan dengan kaedah-kaedah pengawetan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat 145 tu, imbas kembali tajuk yang lepas, kita tengok kepentingan. Kepentingan proses pengawetan makanan. Yang satunya untuk mengatasi masalah bekalan makanan. Okey, kita cukup bekalan makanan, betul tak? Kita cukup bekalan makanan, tapi ada setengah penduduk tak cukup bekalan makanan. So dia kena catu makanan dia guna kaedah pengawetan supaya makanan yang dia beli tu dapat tahan dengan lebih lama. Okey, tahan dengan lebih lama. Okey, seterusnya makanan yang ada dekat setengah-setengah negara, makanan tu bermusim. Okey, makanan tu bermusim. Bila makanan bermusim, jadinya bila dah habis musim tu, maka dah habislah makanan tu. Contohnya kalau dekat Malaysia ada juga buah yang bermusim. Sekarang tengah buah apa? Buah durian. Betul tak? Bermusim. Ada orang awetkan buah durian guna kaedah apa? Penyejuk bekuan. Simpan dalam peti sejuk beku. Okay, bila nak makan, keluarkan. Okay, ada orang buat tempoyak. Kan, pemasinan. Tempoyak itu adalah satu proses pengawetan makanan juga dengan kaedah pemasinan. Sebab buat tempoyak letak garam kan. Apa fungsi garam? Untuk mengeluarkan air dekat dalam durian tu. Bila tak ada air, maka mikroorganisma lambat untuk membiak dekat durian tersebut. Orang jadikan tempoyak kan. Jadinya bila terasa nak makan durian, selepas habisnya musim buah durian, so bolehlah makan tempoyak. Rasalah ikan patin tempoyak. Sedap lapar ni tengah hari ni sebenarnya. Okey, seterusnya kita nak tahu ada ciri-ciri makanan tu yang dah rosak. Kita kena tahu ni apa ciri-ciri makanan yang dah rosak. Jangan nanti kita beli, kita nak makan roti, ambil je main bedal je roti tu kan. Tiba-tiba sekali tengok rupanya dah ada warna hijau-hijau. Okay? Maksudnya roti tu dah ditumbuh bulat. Allah, handsome Lutfi. Kusongkok Aji. Alahai, rindunya lah dengan korang ni. Okey, ada ciri-cirinya. Kalau susu, ciri-ciri susu ialah apa? Berketul-ketul kan? Itu maksudnya susu tu dah basi, dah tak boleh nak minum. Okey, kalau ikan, matanya dah lebam. Okey, insangnya tu dah tak warna merah, lagi. Matanya tu pun dah tak elok lah. Kalau ayam, kalau yang dah biru-biru tu jangan dibeli. Okey, maksudnya ayam tu dah tak boleh nak guna, dah tak boleh nak makan, dah tak boleh nak dimasak. Okey, begitu juga buah, kek dan sebagainya. Okey, ada tanda-tandanya. So bila kita dah tahu tanda-tanda makanan yang dah rosak, janganlah ada makan. Apa akibat kalau kita termakan makanan yang dah basi? Lapar sangat main makan aja roti. Ada roti je dekat rumah tu, makan. Tiba-tiba tengok expired. Dah habis dari luput. Apa berlaku kalau badan kita tak tahan, perut kita tak tahan, akan apa? Sakit perut. Sangat dia akan berlaku apa? Cerit-birit. Kita akan dipanggil apa? Keracunan makanan. Bahaya ni keracunan makanan. Kalau kita dah cerit-birit, buang air terlalu banyak, kadang orang sampai muntah-muntah, so badan kita kekurangan air. Okey, badan kita kekurangan air, itu yang jadi bila panas dia akan jadi demam. Okey, itu pengawetan makanan. Okey, so hari Ahad hari tu saya suruh buat muka surat 147, jawab soalan nombor 5 kan. Okey, tahniah pada yang dah siap, yang dah hantar. Lepas ni kalau tak hantar gambar pun tak apa, sebab buku tu nanti saya akan pungut. Okey, buku nota awak tu saya akan pungut, saya akan tanda.
Okey, selepas ni awak akan dapat satu file tadi Cikgu Rohana dah masukkan saya rasa dekat dalam WhatsApp kan. Cikgu akan bagi kerja masukkan dalam file, mak awak ambil file tu dekat sekolah. Faham? Nanti buat kerja ikut arahan yang cikgu berikan. Okey, kalau macam sains, saya akan terus online macam ni untuk awak membimbing kerja yang saya bagi tu. Okey, untuk saya bimbing awak untuk awak buat kerja yang saya bagi. Saya tak akan tambah kerja, cuma kelas online nanti di samping saya mengajar tajuk baru, saya akan bimbing untuk awak buat kerja yang saya bagi dalam file tadi. Okey? Okey. So hari ni kita belajar tajuk yang baru iaitu muka surat 149 bahan buangan. Okey, 149 bahan buangan. Banyak bahan buangan ni yang kita buang hari-hari. Okey, contoh yang pertama tu dalam belajar kat restoran makanan segera, betul tak? Banyak. Okey, banyak bahan buangan yang kita buang hari-hari ni. Kita buang sampah, maksudnya sampah. Hari-hari kita buang sampah. Betul tak? Apa bahan buangan tu? Maksudnya bahan yang kita tak perlukan lagi. Okey, kita tak perlukan lagi untuk kita simpan. Kertas-kertas yang kita dah guna, surat khabar tu kadang-kadang kita buang begitu saja. Tapi sebenarnya kita ada cara. Okey, kalau macam surat khabar, macam mana caranya kita tak payah nak buang dalam tong sampah yang tak boleh nak bakar. Ada bahan yang kita tak boleh nak bakar. Ada bahan buangan yang kita tak boleh nak bakar. Sebab apa? Kadang-kadang bahan tersebut menjadikan dia jadi mengeluarkan gas yang beracun. Kan? Sekarang Johor dah kempen tak boleh nak menggunakan polisterin dan juga penyedut minuman. Betul tak? Polisterin bekas untuk awak beli kat kedai tu kadang-kadang awak tapau kan. Beli dia masukkan kat dalam bekas polisterin putih. So Johor dia nak clear kan, tak nak guna polisterin tu sebab polisterin tu adalah salah satu objek yang berbahaya untuk kesihatan kita. Okey. So, jadinya hari ni kita nak kenal bahan buangan yang kita selalu buang, hari-hari kita buang ataupun kita kemas-kemas kita dah tak guna kita buang. Kadang-kadang cara kita menguruskan bahan buangan itu kadang-kadang ada kesilapan. Okay, so hari ni kita nak tahu bila kita dah tahu nanti bahan buangan, kita menguruskan bahan buangan tu, oh rupanya salah, kita tak boleh buat macam ini. Jadi kita dah ada ilmu untuk menguruskan bahan buangan. Okay, contohnya tengok muka surat 150 dan 151. Okey, muka surat 150 itu kita nak kenal jenis-jenis bahan buangan. Okey, kalau awak pergi keluar kat kampung awak ada tak tong sampah kita semula? Macam tak ada biasa awak gali lubang besar-besar kat belakang rumah tu, longgok sampah kat situ. Tak pun kita beli surat khabar ke apa, datang nak baca lagi kita longgok. Okey, sampai satu masa dah penuh, kita hantar ke mana? Pusat kitar semula. Itu satu cara yang bijak. Okey, botol-botol minyak ke, botol-botol air mineral ke, kadang-kadang ada orang bakar. Okey, kadang-kadang ada orang kompol. Okey, tin-tin susu. Okey, kompol sebenarnya. Okey, kita tengok. Ada pelbagai jenis, ada pelbagai warna. Okay. Tong sampah tersebut dibezakan dengan warna-warna yang tertentu. Okay. Plastik dengan logam tu sebenarnya warna jingga. Kat situ warna jingga. Dekat buku teks tu. Tulis warna jingga. Sama je tu, plastik dengan logam tu warna jingga. Okay. Tong sampahnya ialah warna jingga. Kaca warna apa kaca? Kaca warna coklat. Coklat. Kat situ. Coklat. Warna coklat. Kertas warna biru kita dah nampak kan? Dan sisa makanan kita buang dalam tong sampah berwarna hijau. Okey.
Jadinya kalau kita nak jadi seorang yang bijak menguruskan bahan buangan, kita boleh juga beli tong sampah yang biasa, kita cat dengan warna oranye, warna jingga, warna coklat, biru dan juga hijau. Tapi kalau kita tak nak susah-susah, kita kumpulkan dia kertas dalam satu tempat yang sama, bahan makanan, kaca, plastik dan juga logam. Plastik. Bahan buangan plastik terdiri daripada apa? Bahan sintetik. Bahan sintetik ni kita belajar masa darjah berapa? Empat. Plastik sintetik kan. Sifat bahan. Macam apa bahan sintetik ni? Awak punya gayung ke, permainan-permainan awak tu kan? Itu plastik sintetik buatan. Terusnya pembungkus makanan. Awak beli kat kedai tu plastik pembungkus makanan. Botol minuman, air mineral tu plastik kan? Tak clear ke suara saya? Bercampur-campur. Sangkut-sangkut Oh, saya rasa line dekat sekolah ni tak kuat. Line dekat sekolah dia tak berapa kuat sangat line internet ni. Sebab saya dengar balik suara saya tersekat-sekat. Tak apa, kita sambung lagi. Seandainya kita pergi kat luar lah, jalan dekat tempat awam kan, kita minum air mineral. Minum air mineral dalam botol mineral lah, dah habis. So kita jumpalah pelbagai warna tong sampah. Pelbagai warna tong sampah, jadinya kita kena, sebab tu kita kena tahu, ada ilmu. Tong sampah oranye kadang dia tak ada label, dia hanya ada warna sahaja kan. Sebab tu kita kena tahu tong sampah warna oranye tu untuk apa, warna coklat tu untuk bahan buangan yang macam mana, biru macam mana, hijau macam mana. So kita dah tahu warna jingga untuk plastik dan juga logam. Plastik, logam, kita masukkan dekat dalam tong sampah warna jingga. Bahan buangan seperti besi-besi buruk, aluminium, tin aluminium, tin minuman kita, tin sardin, masukkan dalam tong sampah yang berwarna jingga sebab dia termasuk dalam kumpulan logam. Kaca, botol kaca, pasu kaca, apa lagi? Cermin. Kita boleh buang dalam botol atau tong sampah yang berwarna coklat. Siapa di bawah ni? Oh, Ryan. Seterusnya kertas. Kertas kena buang dalam tong sampah berwarna biru. Sisa makanan. Tujuannya apa? Diwarnakan, dikategorikan bahan buangan ini adalah untuk memudahkan proses pelupusan bahan tersebut. Makanan, kita nak lupuskan makanan tu macam mana? Ada sebab ada bahan buangan yang kita boleh kitar semula. Ada bahan buangan yang kita tak boleh kitar semula. Sebab tu kita bagi warna-warna, kita pecah-pecahkan bahan buangan tersebut mengikut warna. Dengar? Ini bahan yang sebenarnya dalam tong sampah ini, bahan buangan yang kita boleh kitar semula.
Okey, yang kita boleh kitar semula. Maksudnya kita boleh jadikan dia baja, kita boleh proses semula, okey, kita boleh guna semula, kita kitar semula. Sebab tu kita kena masukkan dalam tong sampah ni, sebab boleh. Kalau kaca dia akan terus hantar ke pusat untuk kitar semula kaca. Okey, kalau kertas dia akan hantar ke pusat kitar semula untuk bahan-bahan yang kertas. Okey, ada juga bahan buangan, contohnya apa? Bahan kumuh dan tinja. Awak buang tinja tu, awak buat proses perkumuhan dan penyah tinjaan itu pun bahan buangan. Kemana perginya awak punya tinja tu? Okey, awak punya proses perkumuhan yang awak buang tu kemana perginya? Okey, tengok bahan buangan yang disingkirkan daripada badan manusia dan haiwan, tinja kita tu, okey, ataupun urin tu air kencing. Okey, tinja tu kita punya tinja lah. Okey, dia akan dia akan pergi ke loji penapisan. Awak flush, dia keluar pergi ke tempat satu loji penapisan bahan buangan. Khusus untuk tinja dan urin sahaja. Okey. Itu sekarang kita dah moden lah. Kita ada tandas. Kalau ada kalau ada zaman-zaman dulu dia tak ada tandas lagi, buangnya ke mana? Ke dalam sungai. Orang kat atas buang tinja, kat bawah mandi air sungai. Oh, seronok saja. Kan? Okey, jadinya tinja dan urin kita tu dia masuk kepada loji bahan-bahan kumuh. Okey, besar lojinya tu. Baunya pun sangat harum. Okey, diproses sebelum dibuang, dibersihkan dulu, diproses sebelum dialirkan ke mana-mana. Okey. Ada juga sisa toksid. Sisa toksid ni yang bahaya. Okey, bahan-bahan yang contohnya cecair kimia, bahan buangan industri, okey, serta sisa pertanian. Okey, botol aerosol. Botol aerosol ni tahu tak botol aerosol? Racun. Okey, botol aerosol, sembur racun tu. Okey. Okey, cecair pembasti makhluk perosak. Racun, cecair bateri, asap kenderaan juga kategori bahan buangan sisa toksid. Bahan buangan ini pengurusannya berlainan pula. Okey, kalau kilang biasa menghasilkan bahan buangan dalam bentuk sisa toksid. Okey, sebab itu tak boleh nak buang dekat sungai. Tuang, alirkan ke sungai. Kerana apa? Bahan buangan ini boleh mencemarkan air sungai dan menyebabkan tumbuh hidupan akuatik yang di sungai itu jadi boleh mati. Okey. Kita tengok ada beberapa simbol muka surat 151 tu. Okey, ada beberapa simbol bahan buangan toksik. Awak kena pasti simbol-simbol ni. Nanti awak beli botol penyembur nyamuk ke lipas tu, itu nama dia botol aerosol. Okay. Botol itu biasanya mudah terbakar. Kalau ada dekat rumah, okey, awak tengok ada tak simbol mudah terbakar. Siapa ada botol aerosol, sembur reset ke apa lagi jenama tu, Fumakila. Ada kan? Siapa ada angkat tangan? Lepas ni tengok ada tak simbol ni. Jadi botol tu jangan buang dekat tempat apa? Pembakaran sampah belakang rumah awak. Sebab nanti dia boleh meletup. Kalau bakar, benda tu boleh meletup. Bahaya untuk keselamatan kita. Jadinya bahan atau botol aerosol ni nak masuk dekat mana kalau kita buang dalam tong sampah? Oren, coklat, biru ataupun hijau.
Coklat kaca. Hijau makanan. Jingga. Pandai saya. Okey, jadinya kena kenal pasti. Simbol-simbol ni kita kena tahu. Bila kita dah ada ilmu, senang untuk kita. Okey, bila kita kena ada ilmu, senang untuk kita. Oh, bahan ni mula terbakar. Tak boleh nak buang dekat tong sampah yang kita bakar belakang. Bahan buangan. Kita bakar nanti boleh meletup. Boleh melecur. Membahayakan untuk keselamatan kita. So, kita kitar semula. Okey. Satu lagi, mengandungi bahan beracun dan menyebabkan jangkitan. Bahan beracun. Kalau dekat racun-racun serangga, racun-racun kebun mak ayah awak tu, kadang-kadang ada simbol ni. Okay? Jangan diminum pula. Dah jumpa simbol macam ni, uish, hebat ni, nak tahu, nak uji kebal ke tidak. Jangan sesekali diminum. Beracun, membahayakan untuk kesihatan. Boleh membawa maut nanti kalau awak minum. Okey. Lepas tu simbol yang bulat-bulat-bulat. Mengandungi bahan yang mengandungi mikroorganisma berbahaya. Okey. Bahan ini, simbol ini biasanya kita jumpa di hospital-hospital ataupun tong sampah klinik. Doktor pakai glove, betul? Doktor pakai pelitup muka tu, yang surgery punya warna biru ke tu. Okey, dia akan buang dalam tong sampah yang bertanda yang ada simbol ini. Sekarang musim coronavirus kan, betul tak? Wabak pandemik coronavirus. Pakai pelitup mulut, muka, yang pakai buang tu jangan buang sesuka hati. Kena buka. Okey, kalau yang pakai buang, masukkan dekat dalam plastik, ikat. Faham? Okey, sebab benda tu mengandungi mikroorganisma yang berbahaya. Kalau awak pakai pelitup muka yang kain, pastikan dah lepas pakai, dah balik rumah, basuh terus. Okey, sebelum awak nak gunakan lagi, perlu dibasuh. Simbol macam ni memang kita nampak di hospital-hospital dan juga klinik-klinik kesihatan. Okey, ada tong sampah dia, biasa plastiknya berwarna kuning. Okey, berwarna kuning. Dan proses untuk melumpuhkan bahan tersebut juga tidak sama dengan bahan-bahan yang lain. Okey, ada prosesnya, ada prosedurnya yang tertentu, ada SOP yang tertentu. Okey, jadinya besok kalau jumpa dekat klinik tanda ni, awak jangan minum air kotak, buang dekat tong sampah yang bertanda tu. Okey, minum air kotak, teman mak awak pergi hospital ataupun klinik, pergi buang air kotak tu dekat tong sampah yang bertanda tu pula. Jangan. Kita dah ada ilmu, kita gunakan ilmu tu dalam kehidupan seharian kita. Alright. Okey, seterusnya simbol yang keempat, mengandungi bahan buangan berasid dan boleh mengakis kulit dan logam. Biasa tanda ni pada botol-botol asid-asid yang kuat. Okey, dekat bilik sains tu ada tapi asidnya tidak kuat. Okey, bila ada tanda ni jangan cuba-cuba untuk titis-titiskan dekat bahagian anggota badan awak. Okey, bukanlah kalau titis tu terus boleh berlubang. Maksudnya kalau titis tu boleh menyebabkan kulit awak melecur. Tak adalah awak titis terus melubang daripada sini terus sampak lubang ke bawah ni. Kan? Okey. Jadinya bila kadang-kadang kita ikut mak kita pergi farmasi, betul tak? Kadang awak pun jalan pergi farmasi, awak tengoklah ubat-ubat. Kadang-kadang ada yang bertanda bahan buangan, ada tanda tu. Okey, ada tanda tu. Dekat botol tu ada label tanda yang keempat ni. So janganlah pula tuang semua kat orang, nanti dah muka kena asid pula. Dah tak cantik kan? Okay. Dia akan menyebabkan kulit kita melecur. Okay, kulit kita melecur.
Okey. Hari ni jadinya itu kenali bahan buangan kita. Tajuk baru. Nanti kita masuk pada minggu depan bahan yang terbiodegradasi dan bahan yang tidak terbiodegradasi. Hari tu siapa yang buat projek baja tu dia dah ada dah tahu kan, dah pernah dengar ni bahan terbiodegradasi, bahan tidak terbiodegradasi. Untuk ni nanti kita buat juga projek baja, tapi bukan mol, kita buat baja kompos. Okey, kita kenali. So kesimpulannya, kenali bahan buangan kita supaya kita boleh mengasingkan mengikut kategori. Okey, asingkan ikut kategori, kenali simbol dekat botol-botol ataupun tin yang kita beli. Tin aerosol biasanya mudah terbakar. Bila bahan mudah terbakar, jangan buang dekat tempat pembakaran sampah dekat rumah kita. Bila mak awak bakar, ayah awak bakar, boleh meletup. Membahayakan keselamatan. So kena kumpul, hantar dekat pusat kitar semula. Botol-botol kaca pun sama juga. Kita boleh kumpul dah banyak, hantar ke pusat kitar semula. Sama juga dengan surat khabar, makanan, sisa makanan tu pun sebenarnya berguna pada kita. Kita boleh buat baja kompos. Nanti kita buat sama-sama projek baja kompos. Okey. Itu saja untuk hari ni, kenali bahan buangan. Kita dah ada ilmu, kita kenal tong sampah oren untuk bahan plastik dan logam. Coklat untuk bahan apa? Kaca. Kertas untuk apa? Biru untuk apa? Kertas. Hijau untuk sisa makanan. Jadinya kalau pergi mana-mana minum air dekat air kotak, nak masukkan dalam mana? Tong sampah warna apa? Biru. Kalau kita minum air tin Coca-Cola, nak masuk dekat dalam tong sampah warna apa? Jingga. Pandai, oren. Kalau kita minum air sos, botol sos kita dah habis. Kita nak buang botol sos kita dekat tong sampah warna apa? Coklat. Kalau kita doktor yang pakai pelitup mulut tu, muka, dia kena buang dekat tong sampah biru bertanda yang ada bertanda bulat-bulat tu. Sebab pelitup muka itu adalah mengandungi mikroorganisma yang Okey, itu sahaja untuk hari ni. Jaga kesihatan, jaga keselamatan, sentiasa cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam, bye. Bye, see you. Bye. Terima kasih dan selamat belanja.